ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما، ووفقنا يا أكرم الأكرمين، وارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. فأذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى. أما بعد، muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat yang Allah ta'ala kurniakan kepada kita semua. Lebih-lebih lagi nikmat taufik dan hidayah Allah, sehingga kita semua dapat berkumpul di rumah yang dimuliakan oleh Allah, rumah yang penuh keberkatan, tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demi nak melaksanakan perintah Allah, amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk meraih keampunan Allah, redha Allah, dan juga ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada malam ini kita diberi peluang lagi untuk meneruskan pengajian dalam perbahasan ilmu fiqh berdasarkan kitab Safinatun Najah, yang mana pada malam ini kita masuk kepada fasal yang baharu, setelah mana kita banyak dah bahaskan beberapa fasal berkaitan dengan rukun-rukun wudu, perkara yang membatalkan wudu, mandi wajib, dan syarat-syarat beristinja. Sekarang ini masuk kepada fasal yang menerangkan perkara-perkara yang haram dilakukan oleh orang yang berwudu dan juga oleh orang yang berjunub dan perempuan-perempuan haid dan nifas. Pasal pada malam ini nak bagi tahu orang yang tak ada wudu tak boleh buat, haram melakukan sekian-sekian perkara. Begitulah juga yang berjunub, lelaki yang keluar daripadanya mani, perempuan yang keluar daripadanya mani, tak mandi wajib lagi, haram ke atasnya melakukan perbuatan sekian-sekian yang akan diterangkan dalam kitab ini. Begitulah juga perempuan yang kedatangan haid dan nifas, mesti jauhkan, wajib jauhkan daripada melakukan perbuatan ini selama mana berada dalam keadaan haid, berada dalam keadaan nifas, selagi mana berada dalam keadaan tak ada wudu ataupun berjunub.
Baik, maka kata pengarang rahimahullah, man intaqadha wudu'uhu harum alaihi arba'atu asya', as-salatu wat-tawafu wa mashul mushafi wa hamluhu. Wa yahrum 'alal junubi sittatu asya', as-salatu wat-tawafu wa mashul mushafi wa hamluhu wal lubthu fil masjidi wa qira'atul qur'ani bi qasdil qur'an. Wa yahrumu bil haidhi 'asharatu asya'a, as-salatu wat-tawafu wa mashul mushafi wa hamluhu wal lubthu fil masjidi wa qira'atul qur'ani bi qasdil qur'an. Was-sawmu wat-talaqu wal-mururu fil masjidi in khafat talwithahu wal-istimta'u bima baina as-surrati war-rukbati. Maksud dia fasal yang menerangkan batal wuduknya. Yang batal wuduknya haram atasnya 4 perkara. Bila mana kita tak ada wudu, ketika mana kita ni tak ada wudu, haram ke atas kita 4 perkara. Yakni jangan duk buatlah, jangan lagi duk buat 4 perkara ni, melainkan dengan adanya wudu, melainkan dengan berwudu. Yang pertama solat. Yang pertama solat. Sekalipun nak buat demo, nak buat contoh, solat tu kepada kanak-kanak, kepada anak-anak, kepada orang yang baru nak belajar tentang solat, kepada orang yang nak tahu bagaimana sifat solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mesti kena ada wudu. Mesti kena ada wudu. Dan solat yang dia buat tu mesti solat yang betul. Kerana orang yang melakukan ibadah solat tanpa berwudu dan dia tahu bahawasanya solat yang dia buat tu memang dia tak ada wudu, dikira sebagai orang yang bermain-main dengan ibadah solat, bermain-main dengan ibadah yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang ni, perbuatan seperti ini boleh jatuh ke dalam dosa besar. Adapun di sisi Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu menghukumkan orang yang bermain-main dengan solat ni, dia tahu dah dia tak ada wudu, tapi dia solat juga. Dia tahu dah aku tak ada wudu, dia solat juga. Maka di sisi Imam Abu Hanifah, orang ni terkeluar daripada agama Islam kerana perbuatan dia menghina ibadah solat, menghina ibadah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan duk buat-buat dah kan. Jangan duk main-main dengan solat ni. Ketika mana kita ni tahu kita ni tak ada wudu, kemudian solat juga, bahaya. Baik. Dan yang kedua, yang tak boleh kita buat ketika mana tak ada wudu adalah ibadah tawaf. Ibadah tawaf. Tawaf ni kedudukan dia seperti solat, melainkan tawaf ni boleh tak dibenarkan untuk berkalam, untuk berkata-kata, dengan perkataan yang baik, dengan zikir, dengan zikir, dengan doa-doa. Lain dengan solat. Solat ni tak boleh berkata-kata, berkalam manusia, mengeluarkan kalam manusia dengan sengaja, walaupun satu huruf yang mempunyai makna, tak boleh. Dengan sengaja, batal solat dia. Batal solat dia. Adapun tawaf, walaupun dia mengeluarkan kalam manusia,
tidak batal tawaf dia. Tak batal ibadah tawaf dia. Jangan duk buat susama dengan ibadah solat orang Syiah. Ibadah solat orang Syiah ni boleh bersembang. Boleh buat bersembang dengan dia orang walaupun dalam solat dia orang ni. Dia boleh bercakap. Baik. Yang ketiga, menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf ni yakni menyentuh Al-Quran. Bila tak ada wudu, tak boleh sentuh Al-Quran walaupun berlapik. Walaupun dia kata aku dah pakai sarung tangan ni, aku dah lapik dah tangan aku ni dengan kain, takkan tak boleh sentuh Al-Quran? Tak boleh dah selagi mana kamu ni tak ada wudu. Kerana Al-Quran tu perkara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melainkanlah kamu nak baca, melainkanlah kamu nak baca sahaja, yang ni dibenarkan tanpa berwudu. Kalau nak baca Al-Quran tapi tak ada wudu, boleh ke ustaz? Saya tak ada wudu tapi saya nak baca Al-Quran, boleh tak? Tak ada masalah. Nak baca banyak mana sekalipun, nak baca lama mana sekalipun, nak baca apa-apa surah sekalipun, boleh. Walaupun kamu ni tak ada wudu. Yang tak bolehnya ketika mana kamu tak ada wudu, kamu pergi sentuh Al-Quran. Sentuh mushaf ataupun sentuh Al-Quran, sama ada kulit Al-Quran ataupun kotak yang mengandungi Al-Quran, kotak baju Al-Quran yang masih bercantum dengan Al-Quran. Kulit Al-Quran, contohnya ni, kalau ni Al-Quran, kulit dia ni pada awal tak, kertas yang awal ni ataupun kotak dia, ada jenis Al-Quran ni dia sediakan kotak untuk kita simpan, tak khas untuk Al-Quran. Jadi selagi mana ada Al-Quran dalam kotak tu, selagi mana kulit yang pertama ni bercantum dengan Al-Quran, tak boleh kita sentuh tanpa berwudu. Tapi tak ada Al-Quran ustaz. Tak ada Al-Quran. Pada kulit ni mana ada Al-Quran ustaz? Tengok yang helaian yang kedua pun tak ada Al-Quran pun, tak ada isi ayat Al-Quran pun. Memanglah tak ada, tapi selagi mana dia bercantum dengan isi-isi dia, bercantum dengan apa kertas-kertas yang berisi ayat Al-Quran, maka tak boleh kita sentuh, tak boleh sentuh. Dengan tangan lah, tak boleh sentuh. Melainkan kalaulah dah tertanggal dah, yang kulit ni dah tertanggal dah, ada page-page yang kosong, yang melekat pada Al-Quran dah tercabut dah, mas boleh pegang tak? Boleh sentuh tak? Boleh. Sebab dah tercabut dah. Dah tercabut dah. Baik. Sama dah juga tak boleh sentuh bahagian apa, kertas-kertas yang mana bahagian dia tu ada, yang tepi-tepi tu tidak ditulis ayat Al-Quran. Di tengah ni ada ayat Al-Quran, kemudian dia pergi sentuh di tepi dia ni, ada ruang kosong kan sebelah tu. Dia pergi sebelah ayat tu, tulisan Al-Quran tu ada pada page tu ada ruangan kosong. Dia pergi sentuh kat situ. Maka tak boleh juga. Tak boleh sentuh Al-Quran tanpa berwudu. Baik. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassuhu illa al-mutahharun. Tak boleh pegang, tak boleh sentuh, tak boleh sentuh Al-Quran melainkan orang-orang yang suci, yakni yang berwudu.
yang suci daripada haid, suci daripada nifas, suci yang suci daripada yang telah mandi wajib, telah mana berjunub. Mereka lah yang dibenarkan untuk menyentuh Al-Quran. Dan yang keempat menanggung Al-Quran, membawa Al-Quran. Dia pegang, dia bawa. Al-Quran sahaja. Tak boleh juga dalam keadaan tak ada wudu, haram, berdosa. Melainkan Al-Quran tu berada dalam beg dia. Kemudian dalam beg dia tu bukan Al-Quran sahaja yang ada, bahkan ada benda-benda lain, buku-buku lain. Maka boleh dia bawa, dia angkat, dia tanggung, dia pikul. Tapi dengan qasad, dia pikul bukan Al-Quran, bahkan dia pikul, dia tanggung, dia bawa benda-benda lain. Kan? Dia bawa ni, aku bawa barang, bawa buku, bawa buku, bawa apa lagi kan? Nak apa? Waktu datang ke tadarus Al-Quran ada wuduk lagi. Lepas daripada tadarus simpan elok Al-Quran dalam beg, tiba-tiba terbatal wudu, keluar angin. Maka jadi dia nak ambil wudu, dia rasa payah, rasa susah tak. Maka dia qasad. Waktu dia angkat beg dia tu, dia qasad, dia niat yang mana yang dia bawa ni adalah barang, barang dalam tu. Tapi dengan syarat ada barang lain lah selain Al-Quran, bukan Al-Quran sahaja. Walaupun barang tersebut kecil, walaupun barang tersebut sikit, boleh dia qasad dengan membawa barang tersebut. Walaupun cincin sekalipun, walaupun jarum sekalipun, walaupun kertas yang kecil sekalipun, boleh dia qasad membawa barang. Walaupun ada bersama, walaupun ada dalamnya Al-Quran, yakni terlepas daripada dosa. Baik. Kemudian kalaulah yang tak berwudu, ataupun yang berjunub, ataupun yang perempuan yang haid ataupun nifas, dia terjumpa, terlihat ataupun nampak Al-Quran berada di tempat yang kotor, jatuh ke tempat yang kotor, ataupun dia tahu bahawasanya kertas yang ada di tempat yang kotor tu berisi ayat Al-Quran, berisi ayat-ayat Al-Quran, maka wajib ke atasnya memindahkan Al-Quran tersebut di tempat yang bersih, di tempat yang suci. Walaupun dia tak ada wudu, walaupun dia tak berhaid, belum mandi wajib, walaupun dia ni bernifas, kerana maknanya nak memuliakan Al-Quran tu, tak boleh biarkan. Hal ini dikecualikan. Walaupun dia dikata aku tak ada wudu, aku tak mandi lagi ni, macam mana aku nak ambil, nak pindahkan Al-Quran daripada ke tempat yang baik, ke tempat yang suci? Aku tak ada wudu, tak mandi lagi. Hak ni dikecualikan, dibolehkan. Sebab apa? Wajib memuliakan Al-Quran daripada terkena najis. Bersihkan Al-Quran daripada terkena najis, daripada sesuatu yang mengotorkan Al-Quran. Wajib. Baik. Jadi jangan kita pandang mudah lah. Bila mana kita lihat Al-Quran surah Yasin ke, dan Al-Quran yang berdebu lah, yang kita letak kat rumah tu lama tak baca, nak bulan Ramadan baru baca. Bulan Ramadan baru nak baca, baru nak ambil berat, nak baca Al-Quran, nak belajar Al-Quran. Berdebu. Nak bertai cicak, nak bersawan, macam-macam ada atas tu.
lama sangat. Ni bahaya ni, kena ambil ni. Kena ambil cakna ni, tak boleh biarkan sehingga Al-Quran tu kotor, sehingga Al-Quran tu ada di atasnya najis-najis seperti najis tai cicak tu. Wajib jaga Al-Quran, tak boleh abaikan. Baik. Jadi 4 perkara. 4 perkara yang mana kalau kita tak ada wudu tak boleh buat. Solat, tawaf, menyentuh mushaf dan menanggung mushaf. Baik. Adapun Al-Quran, Al-Quran yang berada dalam telefon, dalam tab, yang ni tak perlu tidak wajib berwudu. Yang ni kalaulah kita sentuh, kita pegang tab, pegang telefon, kita buka Al-Quran untuk baca. Tak pegang tab kemudian buka Al-Quran untuk baca. Pegang, adakah wajib ke atas kita berwudu untuk pegang telefon tab tu? Tak wajib. Dia tak sama dengan helaian kertas Al-Quran, tak sama. Dia ada perbezaan, dia tak sama. Baik. Jadi ni benda yang mudahlah untuk kita. Yang jenis malas nak ambil wudu, nak baca Al-Quran, ambil telefon, buka, baca Al-Quran, baca surah Al-Mulk kan. Dah tak ada aku tak ada wudu, tak ada alasan lagi, aku tak ada wudu. Buka telefon Al-Quran tak ada, buka. Dah malas nak ambil wudu, buka telefon, baca Al-Quran. Baik. Kemudian seterusnya, wayahrumu, haram atas orang yang berjunub 6 perkara. Tambah daripada apa yang haram ke atas orang yang berwudu. Yang mana 4 tadi, kemudian tambah 2 perkara. Nak tambah 2 perkara ke atas orang yang junub, jadi 6. 4 tadi sama dengan yang tak ada wudu. Kemudian tambah hak lain. Tambah hak lain lagi 2. Iaitu apa? Dia mendiami dalam masjid. Dan yang kedua, membaca Al-Quran dengan kasat baca Al-Quran. Dalam hadis yang diriwayatkan Abi Dawud radhiyallahu anhu, Abu Dawud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la uhillu al-masjidah lil haidi wal junubi wal mufasa. Aku tak halalkan masjid ni bagi orang yang berjunub, perempuan haid dan perempuan nifas. Nabi tak halal, yakni Nabi haramkan mereka mendiami masjid, berada dalam masjid, dalam keadaan mereka ni tak mandi wajib, dalam keadaan mereka ni masih dalam, perempuan ni masih dalam haid ataupun nifas. Nabi tak halalkan. Walaupun untuk belajar ilmu fardu ain, walaupun untuk belajar ilmu fardu ain sekalipun, yang dibuat dalam masjid tak boleh masuk mendiami masjid. Walaupun dah pakai dah tuala wanita, walaupun dah pakai sekalipun, tak boleh mendiami masjid. Tak ada alasan, tak boleh. Walaupun nak lihat bakal suami akad nikah, tak boleh juga, tak boleh. Nabi tak halalkan, Nabi tak benarkan. Lelaki yang berjunub, sama ada lelaki ataupun perempuan, keluar daripadanya air mani, duduk dalam masjid, tak boleh. Kena mandi dulu, bersihkan diri dulu, mandi wajib dulu, barulah masuk mendiami masjid. Kerana masjid ni di antara syiar Allah, yakni tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ni
wajib bila mana melihat ada kotoran di dalam masjid, haid cicak ke, jangan berharapkan untuk siap je. Nah, jangan berharapkan untuk siap sahaja. Kalau lihat haid cicak kan, di dalam masjid ni wajib ambil dan buang. Dah daripada buang keluar, buang kat luar. Dah ambil. Tak boleh biarkan. Dah nampak dah tadi cicak depan tu, dia biarkan. Tahulah najis. Najis biarkan. Sanggup tengok tempat tak? Tempat yang mulia, tempat yang apa Allah Ta'ala muliakan, majlis syiar Allah, berada dalam keadaan tak bersih, berada dalam keadaan tak suci, kotor. Tengok di tempat, kalaulah kita nak bandingkan tempat yang tempat sembahan orang kafir tu, bersih kan. Takkan kita ni nak biarkan masjid, nak rumah yang kita katakan rumah Allah, Baitullah, tempat yang dimakan Allah Ta'ala, terhimpun najis-najis, kucing kat haid kucing, haid cicak dan sebagainya. Pakat-pakat tolong ambil dah. Jangan biarkan untuk siap sahaja. Bila mana kita ambil, kita bersihkan. Walaupun kita ni bukan ditugaskan untuk bersihkan masjid, dapat pahala besar. Dapat pahala besar. Nak bersihkan, nak muliakan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, setiap hari Jumaat dia selalu mewangikan masjid. Dia pasang bakhur. Dia pasang wangi bakhur daripada kayu ud, mewangikan masjid. Nak menzahirkan apa? Nak menzahirkan kemuliaan masjid, dan nak bagi tahu kepada umat manusia, kita ni mesti memuliakan rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan duk biar macam tu. Yang apa boleh iktikaf. Kawasan yang dikata kawasan yang ni ada masjid ni, mana jauh tanah ni dia wakaf untuk masjid, yang mana tempat yang boleh iktikaf. Tak jelas. Contoh, kalau Haji ada tanah 1 ekar kan, kemudian 1 ekar tu Haji kata, saya wakafkan tanah tu semua untuk masjid. Maksud Haji untuk masjid tu tak termasuk garaj, tak termasuk tandas, tak termasuk apa lagi, tempat-tempat untuk majlis kaum jawab, tak masuk. Bila mana dia kata masjid tu tempat yang mana boleh berniat iktikaf kat situ. Kita duduk hujung mana ke, tengah ke, hujung ke, boleh niat iktikaf di tempat tersebut. Jelas ni. Kalau yang tu tengoklah, tanya orang masjid. Yang boleh yang dulu orang wakaf masjid tu daripada mana? Yang wakaf dia kata, aku wakaf masjid selain mana masjid tu tempat yang boleh niat iktikaf. Bila pijak kat situ, bila masuk situ, kita boleh niat iktikaf, boleh solat tu masjid kat situ, niat iktikaf kat situ. Ingat, ada setengah orang dia bermasuk lain. 1 ekar masjid masuknya termasuk garaj kereta, termasuk apa lagi, tandas. Tapi yang dia benarkan untuk beriktikaf, tempat kawasan yang boleh niat iktikaf dalam tu kadar sekian.
Kemudian bila mana ada ruang lagi, contohnya asal tak daripada, contohnya daripada sini, ruangan luar ni memang niat atau memang untuk masjid, contoh memang niat untuk masjid. Niat masuknya boleh niat iktikaf dalam kawasan ni. Lepas tengok orang ramai, dia perbesarkan, dia perluaskan lagi. Jadi yang perluaskan tu tak termasuklah, tak termasuk ruangan masjid. Maknanya yang bila mana dia besarkan, yang tu tak tempat yang tak boleh iktikaf. Mana kawasan tu kawasan yang boleh perempuan haid, berjunuk dan yang juga nifas berada kat situ. Yang tu tak tahulah. Kena tanya orang masjid lah. Kalaulah sampai ke sana, dia tu dalam bab jemaah juga, dalam bab mengikut imam. Mengikut imam. Kalaulah dalam masjid, tak kira sejauh mana, dia tak ada jarak yang tertentu, melainkan tiga hasda antara makmum sebelahnya dengan imam tu. Kalau dalam masjid seluas mana masjid tu, sejauh mana kedudukan dia dengan imam, dia sebagai makmum dengan imam, tak kira, maknanya boleh ikut. Contoh imam duduk sini, Umar haji ke sana, kalau lah masjid ke sana, haji boleh ikut imam lagi. Sebab apa? Sebab masih berada dalam masjid. Malaikat surau, malaikat surau dia ada hak dia. Tidak melepasi 300 hasda antara imam dengan makmum. Terlebih kalau makmum lebih daripada tu, tak boleh ikut imam. Kalau ikut juga batal solat. Jadi yang jamaah tu boleh lah. Sebab imam yang makmum yang di belakang imam tu seolah-olah dia imam bagi makmum yang belakang dia. Jadi kalaulah contoh belakang tu lepas daripada pintu kaca tu bukan masjid, adakah boleh ikut lagi? Boleh solat berjamaah lagi? Boleh? Tak boleh. Jarak dia dengan contoh jarak dia dengan masjid pula tidak lebih daripada 300 hasda. Ataupun jarak dia dengan makmum yang akhir berada di kawasan masjid tidak lebih daripada 300 hasda, boleh ikut lagi. Tak ada masalah. Jadi kalaulah dalam masjid ni ada kawasan yang mana boleh iktikaf dan juga ada kawasan yang tak boleh iktikaf sebab dia bukan masjid, maka perempuan haid yang berjunuk dan yang nifas boleh berada kat situ. Contohnya kat luar tu kan, kat luar tu jadi kata itu asalnya memang bukan niat bukan asalnya bukan wakaf untuk masjid, untuk niat iktikaf bukan, maka boleh duduk kat situ. Baik. Tak juga. Dia masjid yang mana mudah-mudah kita kata masjid yang mana yang mana ditentukan oleh khalifah, oleh sultan, yang tempat tersebut tempat untuk didirikan solat berjemaah, solat Jumaat yang boleh diiktikaf padanya. Betul. Kat sana tak ada kira masjid lah, tapi solat boleh solat sah. Tidak sah.
Boleh, boleh. Betul atas masjid boleh. Tapi i'tikaf tak boleh. Faham tak? I'tikaf tak boleh. Tuan sikit penjelasan. Kita setengah masjid yang kita pergi, dia ada tulis batas suci. Betul Betul. Batas suci. Batas suci itulah sebenarnya yang pentadbiran masjid declare di masjid. Katalah dekat line sini, dia tulis ni batas suci. Jadi kita kata yang tadi Ustaz mention tadi tu, perempuan yang haid, orang yang berjunub tak boleh lepas lah. Orang berjunub ada besar memang tak boleh masuk masjid. Tapi haid, batas suci tu dia tak boleh lepas pada tu. So kawasan yang border. So kawasan yang yang masjid kita ni luas. Kawasan yang kita kata dalam batas suci boleh iktikaf. So, panggil masjid dan dia boleh iktikaf. Dia dapat pahala iktikaf. Keluar pada boundary tu kita panggil ruang solat. The extension Ustaz kata tadi tu, bila dalam miqah kita luaskan lagi, dia panggil ruang solat. Dia bukan masjid. Iktikaf pun dia tidak di situ. Dia tak dapat pahala. Bermalamlah dia di situ 10 malam terakhir pun dia tak dapat. Dia kena duduk dalam masjid. Syarat iktikaf di masjid. Masjid kita tuan-tuan, kapet hijau, yang mana kapet tu warna hijau, kawasan berkapet berwarna hijau adalah masjid. Adalah masjid yang kita boleh iktikaf. Kita dah masyarakat panjang, cuma saya tak ambil kesempatan untuk sebab confuse. Tuan-tuan ada kesempatan ni saya ambil beritahu So kawasan kita ni, tuan-tuan boleh dengar, boleh jelas Saya telinga 2-3 hari ni sumbat tadi. Kawasan kapet hijau, koridor yang luar tu, warna apa tu? Kapet dia? Hijau kan? Kita ambil kira sebagai masjid dan kita decide kapetkan koridor kita. Pasal tuan-tuan dengar ceramah, tuan-tuan sejuk kat dalam, tuan-tuan nak duduk kat luar. Jadi rugilah kalau dekat luar tu. Betul Jadi kita ambil kira tuan-tuan yang duduk kat luar tu pun beriktikaf sambil dengar kuliah. Jelas tuan-tuan? Okey. Kawasan bertile, berkapet ke tak? Tak ada kapet kan? Kawasan tu kita panggil ruang solat. Kita panggil apa? Ruang solat. Jadi kat situ kita tak dikira iktikaf. Kapet merah ni. Kapet merah betul. Dia warna hijau ke merah? Merah. Dia bukan hijau. Selong dia bukan hijau, dia bukan masjid. Kita buat program banyak kat dalam tu, angkat nikah dan sebagainya Ustaz. Kita pun pening kepada yang datang tu, tak tahu sama ada dia berhadas ke tidak, dia mana tahu kan. Jadi kita bincang panjang, kita jumpa ustaz-ustaz, kita bincang panjang. Okeylah, kita kapetkan kawasan tu, tapi colour dia lain, warna dia merah. Jadi dia bukan hijau, dia bukan masjid. 10 hari pun iktikaf dalam tu, dia tak dapat pahala iktikaf. Jelas Ustaz? Maknanya haid pun boleh masuk. Boleh kat situ. Dewan serbaguna kita panggil tu. Tempat tu bukan masjid. Kita nak buat tahiyatul masjid, boleh di ruang solat. Kita boleh buat nak solat tahiyatul masjid, selama ada dalam building masjid, kita boleh buat tahiyatul masjid. Jelas tuan-tuan? Sekali lagi. Kapet hijau masjid, wanita tak bersuci jangan masuk dalam kawasan masjid. Budak-budak silat pagi Jumaat, petang pagi Jumaat kan, kampung kita kan, kat masjid kita ni kita ada aktiviti bersilat hari Jumaat. Budak-budak tu manalah tahu. Jadi takkanlah kami yang mentadbir masjid ni nak tanggung dosa dia orang kan? Jadi kita declare tempat tu kawasan yang bukan berkapet hijau. Dia nak bersilat sampai pagi pun boleh teruskan. Jelas? Jadi tuan-tuan, saya maklumkan hari ni
Contoh sebar lah. Kita pun pernah buat announcement tu. Cuma saya minta Jawatan Kuasa kita label lah, boleh memudahkan ataupun kita tuliskan batas suci kita. Jadi itulah sikit sebanyak penjelasan. Dijelasin? Saya minta maaf sebab sentuh. Tak apa. Ada hikmah dia, hikmah. Hikmah tak ramai yang tahu. Semalam ni saya jelaskan. Memang sepatutnya kena tanya AJK mana masjid, tanya mana berkuasa masjid, bukan masjid. Sebab kita tak tahu kan. Saya kata tadi lah kan, apa ni pemerintah kena declare. So kami ni semua dapat surat pemerintah. Jadi kita dah bermesyuarat perkara-perkara ni, ambil fikir atas keseluruhan kemaslahatan anak karya. Jadi kami buat keputusan itu. Tuan-tuan ambil maklum perkara itu penting supaya kita jelas dan amalan kita diterima lah. Wallahu alam. Kalau ada sebarang pertanyaan lagi, ada lagi kita bagi lah. Kita akan buat makin. Kita akan buat makin. Saya dimaklumkan Helwa dah memang aware benda ni. Helwa dah memang maklum. And di kalangan muslimat yang datang masjid pun dia orang maklum perkara ni. Jadi kita ni tak ada isu lah sebenarnya Ustaz. Tak banyak sangat isu kita. Cuma isu orang perempuan. Dan kita dapat feedback daripada Helwa, kebanyakan yang hadir, muslimat yang hadir, dia orang maklum perkara ni. Jadi kita pun okeylah, tak buat lagi border-border tu, signage tu. Agak maaflah kami. InsyaAllah kita akan Ramadan ni, insyaAllah sebelum Ramadan kita akan buat perkara itu, insyaAllah untuk kebaikan sama. Ada persoalan lain insyaAllah boleh tanya saya ataupun Tuan Haji Salahuddin. Tuan Haji Salahuddin lead. Kita buat task force untuk decide benda ni. Task force tu 2-3 orang kita kumpulkan, yang pakar imam, ustaz alim dan sebagainya. Dia orang form grup tu dan berbincang dengan ustaz-ustaz dan ustaz-ustaz yang hadir, yang ajar-ajar kita fiqah sebagainya, dan juga ustaz-ustaz tempatan, Ustaz Zani, Ustaz Syahri, untuk kita pastikan we doing things right lah. Kita buat benda yang betul. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak pada perhatian. Minta maaf Ustaz, hijack program Ustaz. Saya tahu kepada jemaah. Wallahu Sebab bila saya sentuh bab ni, ramai yang mana soalan yang sama. Macam mana nak tahu, sedangkan saya bukan ahli Toreh di sini. Saya tahu, tanya masjid, AJK masjid, tanya kawasan dia mana, yang masjid bukan masjid. Jadi kalau saya saya tak tahu tahap mana. Baik, itulah tadi. Baik. Dan yang kedua, membaca Al-Quran dengan kasat baca Al-Quran. Yang kedua ni ada perbahasan dia dalam mazhab kita, yang mungkin ramai yang tak tahu ataupun ada yang tahu. Ada yang tahu hanya sekadar baca Al-Quran keseluruhan dengan kasat, dengan kasat Al-Quran tak boleh. Ada yang dibenarkan, yang mana kalau baca Al-Quran walaupun keseluruhan, tapi syaratnya dengan kasat zikir. Dan ada ulama yang meletakkan yang ni hanyalah boleh kepada orang yang menjadikan ayat-ayat tu sebagai rutin harian dia. Contoh surah Al-Mulk, contoh Aurat Tahsin. Aurat Tahsin ni maksudnya ayat-ayat pendinding, Ayatul Kursi, 3 kul. Kalau dalam keadaan berdunuk, dia nak baca dengan kasat zikir, hak ni boleh. Ada sebagian ulama yang kata hak ni sahaja yang dibenarkan untuk kasat zikir. Tapi ada yang lain lagi tak ada masalah pun. Contohnya dalam kitab Al-Iqna'. Benarkan, maknanya kalaulah kita nak baca mana-mana surah, mana-mana ayat,
Nah, tapi bukan dengan qasa Quran, tapi dengan qasa zikir dibolehkan. Dan ada lagi, tak ada lagi hak ni, insyaallah. Saya kongsikan pada kuliah yang akan datang. Ada sebahagian lagi ulama yang mana dibenarkan walaupun dengan qasa Al-Quran. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Assalamualaikum